اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Nama saya Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Lain macam kan tiba-tiba gunakan perkataan saya ni kan. Tak pernah kan? Tak apa. Kita try dulu pelan-pelan. Right? Sebab nak ubah kepada perkataan saya baru nampak manis. Kita test power je hari ni. Alright. Malam ni saya nak ceritakan dekat anda semua dua kisah yang berlaku dekat Tandas Awam. Alright. Bila bercakap pasal Tandas Awam ni sebenarnya ada banyak Tandas Awam ni kan. Betul lah. Ada kat terminal bas, ada dekat taxi stand ke, kat hospital, kat masjid. Ni semua consider Tandas Awam lah. Dan bila kita bercakap soal tandas pula, mesti ada je makhluk yang duduk melepak kat dalam tandas ni selain daripada manusia. Ya tak? So, korang kena hati-hati kalau berada dalam tandas ni. Right. Sebelum saya nak terus bercerita ni, saya nak minta jasa baik korang semua untuk bantu saya capai 30k subscriber. Tolong bantu like, komen dan share channel Anas Rahmat ni supaya sentiasa berkembang pesat. So tak payahlah saya banyak menimbang dengan perkara yang tak berapa nak penting ni. Saya nak terus bercerita je malam ni. Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah yang pertama ni terjadi di sebuah R&R kat Highway Plus menuju ke selatan. Kisah ni katanya berlaku lebih kurang 12 tahun yang lalu. Yang masa tu Sofia ni berumur lebih kurang dalam 20-an. Dan masih lagi katanya anak dara, masih bujang. Masa tu Sofia ni company dia hantar pergi ke satu seminar yang diadakan dekat sebuah hotel dekat Kuala Lumpur. So Sofia ni dia hadir ke seminar tu seorang-seorang je. Sebenarnya ini bukan kali pertama dia drive daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur seorang-seorang. Semata-mata atas urusan kerja. Dan lepas habis seminar tu, dia akan balik semula ke Johor Bahru malam tu juga. Dan cakap Sofia ni dia tak stick kat KL, dia pergi KL balik hari. Habis seminar masa tu dah lebih kurang jam 9 malam. So dia pun memang tak bercadang nak melepak lama dekat situ. Habis-habis program tu, lepas salam-salam dengan kawan-kawan dia, dengan tetamu yang hadir masa tu, lepas tu terus dia gerak balik menuju ke Johor Bahru. Sampai dekat Plaza Tol Sungai Besi dah lebih kurang jam 10 malam. Memandangkan dia lapar masa tu, so dia singgah dulu makan dekat R&R Nilai. Dia punya plan lepas makan tu memang di shoot terus ke Johor Bahru dan tak payah singgah mana-mana tempat lagi. So habis makan tu dia tengok jam dah lebih kurang pukul 11 malam dah masa tu. So dia pun bergegaslah untuk sambung perjalanan hingga kan dia terlupa nak singgah ke tandas dulu untuk buang air kecil. Lagipun masa tu dia tak ada rasa macam nak buang air kecil pun. Tak ada rasa macam nak terkencing ke, nak terbuang air besar ke. Tak ada. Dia tak ada rasa-rasa tu. So perjalanan kalau daripada Kuala Lumpur nak menuju ke JB akan ambil masa lebih kurang 4 jam. Bergantung pada kelajuan korang bawa kereta lah. Kalau macam Sofia ni, masa tu dia kata dia bawa kereta klisa je. So dia pun tak beranilah nak bawa laju-laju. Habis laju pun dia kata 110 km sejam je. Lagipun dia drive seorang kan. Dia lebih memilih untuk bawa kereta tenang-tenang je, sambil melayan perasaan, sambil melayan lagu kat dalam radio. 3 jam awal pemanduan tu nampak lancar je. Suasana pun nampak aman, dengan tenang. Walaupun kat atas highway memang banyak kereta masa tu. Lepas daripada Macap, tiba-tiba dia terasa macam nak terkucil. Time-time ni lah kau nak terkucil. Sofia tengok jam, dah nak dekat pukul 2 pagi dah. Bersalah sebenarnya kalau nak berhenti kencing dah lewat malam macam ni. Tapi dalam masa yang sama, memang dia dah tak tahan pun. Kalau ikutkan hati dia, memang dia nak tahan kencing sampai kat rumah aja. Dia memang malas nak singgah-menginggah ni. Lagilah dia seorang-seorang kan. Dah lah dia ni jenis penakut. So nak tak nak, suka ataupun tidak, dia ambil keputusan nak singgah kejap ke R&R. Sebab R&R tu je yang paling dekat masa tu. R&R
ni R&R yang bukan ada tempat makan-makan tu. Cuma ada toilet dengan surau je kalau tak salah Sofia ni. R&R kecil lah. Untuk rest-rest okey lah. Si Sofia ni tahu kalau dah lewat-lewat malam macam tu, confirm kawasan tu memang sunyi. Nasib-nasib lah kalau ada orang niaga air dekat lori. Tapi biasanya kalau time-time macam tu, kalau kata dah dekat 2 pagi ni, mana nak datang orang jual-jual lagi kan? Memang tak ada orang lah. Sampai dekat R&R seperti yang dibayangkan, memang betul. Memang sunyi gila. Adalah sebiji 2 kereta yang parking dekat situ. Mungkin tumpang rehat agaknya. Sofia pun parking lah betul-betul dekat depan tandas. Betul-betul dekat sebelah parking OKU. Sampai-sampai je dia memang dah tak tertahan sangat dah. Bergegas lah dia. Terus dia off kereta dia. Terus dia jalan cepat-cepat masuk ke dalam tandas. Baru dia masuk ke dalam tandas tu, dia dah mula rasa vibe yang tak berapa nak best sangat. Macam seram sejuk je suasana dalam tandas tu. Dengan tiba-tiba jugalah ada bau wangi singgah kat hidung dia. Wangi bunga kasturi betul-betul menusuk ke dalam lubang hidung dia. Sudah memang ada yang tak kena ni. Ini bukan kali pertama dia terbau wangi kasturi ni. Bukan kali pertama. Sebelum ni, masa arwah neneknya meninggal, masa tengah dikebumikan tu, waktu malam, tiba-tiba hidung dia terbau wangi yang sama dekat kawasan kuburan tu. Terus masa tu dia tanya dengan ayah dia, "Ayah, ni bau apa? Sedap betul baunya ni." Lepas tu ayahnya terus tegur, kau jangan tegur-tegur lah P.A. kat kubur ni tau." Dia diam terus si P.A. masa tu. Sofia lah ayah dia panggil P.A. Waktu balik ke rumah tu, ayah dia bagi tahu bau tu mungkin bau pontianak yang ada dekat sekitar kawasan tu. So back to the story. So si Sofia ni, dia tak tunggu lama. Teruslah dia berlari masuk ke dalam tandas nak selesaikan hajat dia secepat yang mungkin kalau boleh. Sebab hati dia pun dah mula tak sedap sangat dah masa tu. Dia tak berapa ingat ada berapa pintu masa tu dekat tandas tu. Tapi 2 daripadanya memang bertutup rapat. Baru je si Sofia ni duduk dekat atas tandas duduk tu kan, tiba-tiba dia terdengar ada suara bersiul dekat bilik sebelah. Bilik sebelahnya ada suara bersiul. Lebih kurang macam tu lah. Saya ni main siul je ni. Masa ni lagilah buat dia betul-betul bertambah-tambah tak sedap hatinya tu. Dah kenapa pula kau bersiul-siul macam ni dalam jamban ni? Oi, nak berak-berak je lah, tak payahlah bersiul. Bisik hati Sofia masa tu. Sayu-sayu je bunyi siul tu. Lepas tu pula tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi tapak kaki berjalan daripada luar bilik air. Serentak dengan tu, terus bunyi bersiul tu berhenti. Mula-mula tu, si Sofia ni, dia terasa lega juga kan. Fikirkan dia masa tu, mungkin ada orang lain yang masuk kat dalam tandas masa tu. Sekurang-kurangnya tak adalah dia bersorangan kat dalam tandas tu kan. Dalam masa yang sama, dia pun duk ngendak-ngendak jugalah dari bayangan bawah pintu tandas depan dia ni. Dia dengar bunyi tapak kaki tu menuju ke arah dia. Mungkin nak pakai toilet sebelah dia kot. Tapi bila sampai betul-betul depan pintu tandas dia, benda tu berhenti. Tapi yang bestnya, si Sofia ni, dia tak nampak pun kaki benda yang berdiri kat depan pintu toilet dia. Dia tak nampak pun. Tapi dia dengar bunyi tapak kaki, tapi dia tak nampak pun kakinya. Masa ni hanya Tuhan je yang tahu macam mana perasaan debarnya jantung si Sofia masa tu. Dia sekat-sekat rasanya air kencing dia nak keluar. Lepas dia cuci-cuci tu kan, cepat-cepat dia bekas keluar, dah ready dah nak keluar daripada bilik air tu. Tapi masalahnya, benda Allah ni berdiri betul-betul depan pintu bilik air dia. Bau harum tu pula makin lama jadi makin kuat. Sofia ni dia mula rasa bersalah. Nak keluar takut terserempak dengan benda ni. Nak stay dalam jamban ni, tapi sampai bila kan? Takut ni susah cakap lah, dah makin kronik dah ni dah. Nak berdiri pun lututnya dah bergegar dah kata dia. Tengah dia duk fikir-fikir nak buat apa tu kan, tiba-tiba bunyi siulan tu kembali lagi sekali. Tapi bukannya datangnya daripada bilik air sebelah, tapi betul-betul depan pintu bilik air dia. Sekali lagi dia cuba jengah di balik biasan cahaya bawah pintu. Dia perhatikan betul-betul.
dia nampak bayangan daripada bawah pintu tu. Macam ada sesuatu yang berdiri betul-betul dekat depan pintu bilik air dia. Bayangan tu berbentuk seorang perempuan berbaju putih. Lusuh baju perempuan tu. Lusuh gila. Tapi Sofia ni tak nampak dengan jelas keseluruhan bentuk perempuan ni macam mana. Tapi yang pasti memang kakinya tak jejak ke tanah. Secara dengan tiba-tiba jugalah bau harum bunga tu berubah jadi bau busuk. Busuk gila bau tu. Baunya macam bangkai. Masa ni Sofia ni dia punya takut memang dah tak tertahan dah. Dah tahap level paling tinggi sekali dah. Dia betul-betul tak tahu apa nak dia buat masa tu. Betul-betul dah blur sangat dah. Bunyi siolan tu pula makin lama makin kuat. Makin lama makin betul-betul mencocok dekat alua telinga dia ni. Last sekali dia ambil keputusan untuk lari je keluar daripada bilik air tu. Dia tak peduli apa nak jadi, jadilah. So dia pun buka pintu tandas tu, tapi dia tak berani nak buka mata masa dia buka pintu tandas tu tau. So dia buka dalam keadaan dia tutup mata. Lepas dia buka pintu tandas tu, dalam keadaan tutup mata tu kan, terus dia berlari menuju keluar daripada bilik air. Masa ni baru dia buka mata. Dia memang tak fikir apa-apa lagi dah. Fokus dia nak keluar daripada situ secepat mungkin. Sampai-sampai dekat kereta, terus dia buka pintu kereta, terus masuk, on engine, terus cabut keluar daripada R&R sedenak tu. Laju je dia bawa kereta. Entah berapa laju dia tekan pun dia tak berapa ingat dah masa tu. Dalam kereta tu memang dia buka MP3 Rukiah je sepanjang perjalanan. Menggigil-gigil lutut dia ni. Kat dalam hati pula tu, tak berhenti-henti dia baca ayat suci. Selagi apa yang terlintas kat kepala dia masa tu, selagi itulah dia baca. Tak kisah apa pun yang terlintas dia baca. Bismillah, Al-Fatihah, selawat ke apa ke, ayat kursi ke, semua dia baca. Sampai je kat JB, dia singgah kedai mamak dulu. Dia nak tenangkan diri. Dia tak nak lah turun balik ke rumah kan. Dia takut benda ni ikut dia sampai ke rumah. Tengok-tengok masa tu jam dah nak dekat pukul 3 pagi dah. Sejam jugalah dia melepak kat kedai mamak tu. Lepas dari tu dia pun terus balik ke rumah. Sampai kat rumah dia pun mandi-mandi. Lepas tu terus tidur. Esok paginya dia terasa badan dia seram sejuk lagi. Masih lagi terketak-ketak. Terus dia call office. Dia cakap dia off day hari tu sebab dia nak demam. Dan 3 hari jugalah dia demam sebab melayankan perasaan takut terkejut tu. Kisah yang kedua ni berlaku dekat sebuah pam minyak dekat satu kawasan perumahan dalam daerah Johor Bahru. Pencerita ni tak cakap kawasan perumahan kat mana, cuma dia bagi tahu dekat Petronas je. Kisahnya macam ni. Hari tu Aila dengan members kerja dia ni, Siti nama dia, kena kerja pada shift malam. Kerja shift malam ni memang relax sikit. Tapi walaupun relax, yang tak bestnya kerjanya jadi lebih berbahaya. Bahaya sebab risaukan perompak dengan penyamun. Sebab itulah kalau kata kerja shift malam, memang dah standard SOP-nya mesti tak benarkan customer untuk masuk ke dalam kedai. Semua urusannya hanya di cermin kaunter saja. Yang ni memang kompon korang tahulah kan. Mana-mana Petronas, mana-mana pam minyak pun akan buat benda ni. So nak dijadikan cerita. Lebih kurang pukul 2-3 pagi macam tu, tengah si Aila dengan Siti duk rancak sembang kat kaunter tu, tiba-tiba cermin kaunter tu diketuk. Sentak sekejap diorang berdua masa tu. Tengok-tengok seorang perempuan. Perempuan tu ber-t-shirt dengan seluarnya koyak-koyak macam baru je lepas jatuh motor. Pakaian dia memang nampak lusuh sangat. Lepas tu dengan rambutnya yang gusuk masai. Diorang berdua ni duk perhati juga dekat pam minyak tu. Tengok-tengok tak ada pula motor-motor yang dekat salah satu pam minyak tu kan. So diorang ni anggap mungkin perempuan ni nak beli rokok agaknya. Rupa-rupanya budak perempuan tu nak tumpang toilet. Kalau kat Petronas yang tempat dia orang kerja ni, kalau malam-malam memang pintu toilet ni berkunci. So kalau customer nak guna toilet, bukan tak boleh, tapi kena minta kunci tu dekat kaunter. Dah tertulis pun kat memo, kalau nak guna toilet sila minta kunci di kaunter. Dah tertulis pun memo kat situ. So Aila ni tanpa fikir panjang terus dia bagi kunci tandas kat perempuan tu. Lepas tu sempatlah si Aila ni pesan, habis guna pulang balik kuncinya. Tapi budak perempuan ni dia tak menjawab apa pun. Dia cuma anggukkan sahaja kepala dia. Yang Aila dengan Siti ni masa tu memang dia tak fikir apa pun. Langsung tak ada pun dalam benak otak diorang ni terfikir berkaitan dengan benda-benda mistik ni. Tak ada.
Tapi Ayla ni perasan, budak perempuan tu hanya tundukkan dia kepala dia. Muka dia ni memang tak berapa nak nampak sangat tau. Sebab dah bertutup dengan rambut dia yang kusut masai tu. Masa dia minta kunci pun dia tak banyak cakap pun. Dia cuma cakap, minta kunci bilik air. Itu je. Memang tak ramah. Lat 10 hingga 20 minit lepas tu, perempuan tu masih lagi tak pulangkan kunci tandas tu. Ayla dengan Siti ni dah mula concern dah. Agaknya dia lupa kot nak pulang balik kunci ni. Si Ayla ni suruhlah si Siti yang pergi cek. Yang Siti ni pula tolak Ayla yang pergi cek. Masing-masing pun malah nak keluar semata-mata nak pergi cek toilet. Tengah masing-masing duk tolak menolak siapa yang nak pergi cek ni kan, datang pula seorang hamba Allah ni. Seorang perempuan seksi. Lepas tu cun gila. Boyfriend dia pula dekat pam minyak tengah nak tuang minyak kereta. Dah sampai kat cermin kaunter tu, dia pun cakap, minyak RM50 kak, kunci tandas ada tak kak? Si Ayla ni teruslah cakap yang tandas tak berkunci, boleh terus masuk je. Lepas tu perempuan tu pun cakap, dia baru je lepas ke tandas, dia nampak tandas tu berkunci. Sudah. Budak perempuan tadi tu bawa balik kunci jamban ke? Fikir Sheila ni tau. Kali tiba-tiba dia perasan kunci tandas tu dah ada dekat depan cash register. Bila masa pula budak perempuan ni pulangkan kunci kan, Sheila ni pun tanyalah dengan Siti. Siti pun cakap lah kan, mana dia ada terima kunci daripada perempuan tu. Sebab sepanjang masa pun memang dia orang berdua ni duduk bersama je. Kalau perempuan tu pulang kunci tu, mestilah si Ayla ni pun perasan. So memang pelik lah kan. So Ayla ni pun cepat-cepatlah dia bagi kunci tu kat budak perempuan seksi yang nak gunakan toilet tu. Sempat jugalah dia cakap kat budak perempuan ni, lepas pakai tu pulang baliklah kunci tu dekat Ayla. Tengah Ayla dengan Siti ni masih lagi duk membincangkan hal macam mana kunci tu boleh berada dekat situ, tiba-tiba diorang berdua ni terdengar suara perempuan tu menjerit. Datangnya daripada kawasan belakang Petronas, tempat terletaknya toilet. Ayla ni perasan lelaki yang datang bersama dengan perempuan tu yang tengah tuang minyak tu kan, bergegas kelang kabut berlari ke arah tandas. Memang sah ada sesuatu yang tak kena ni dekat toilet ni. Ayla pesan dengan si Siti, dia suruh si Siti ni tunggu je dekat dalam. Dia suruh kunci balik lepas dia keluar. Call polis kalau ada sesuatu yang berlaku. Dia pesan dekat Siti macam tu. Yang dia pula ni nak tengok apa yang sedang berlaku kat tandas. So sampai-sampai je kat toilet, si Ayla ni nampak lelaki yang lari kelang kabut tadi tu terduduk dekat luar toilet sambil perhatikan sesuatu kat dalam toilet. Dia nampak lelaki tu macam tergamam tu, macam tu. Macam tu lah, lebih kurang lah. So si Ayla ni terus masuk ke dalam toilet. Dia nak tengok apa yang ada kat dalam toilet. Sekali dia nampak budak perempuan tu, budak perempuan yang minta kunci tandas tadi tu, yang seksi tu, dia dah meroyan-royan dah, umpama macam perempuan kena rasuk. Menjerit-jerit, melolong-lolong. Mata dia masa dah merah menyala dah. Lepas tu pula dia asyik sebut perkataan yang merepek-repek je. Perkataan yang paling banyak dia sebut masa tu, mati kau, mati. Itu je yang dia asyik duk sebut. Terus si Ayla ni bergegas dapatkan CCTV yang kat dalam kaunter tu. Dia suruh Siti ni call polis. Lepas tu terus dia ke tandas balik. Masa ni lelaki yang ikut sama dengan perempuan tu pun dah bela dah. Dia pun tak tahu nak buat apa-apa dah. Nasiblah ini bukan kali pertama si Ayla ni menghadapi situasi macam tu. Bukan kali pertama. Dia pernah juga sekali tu pernah nampak kawan dia kena rasuk masa tengah belajar kat kolej. Oh, dia dah ada pengalaman dah. So si Ayla ni pun cepat-cepatlah minta boyfriend budak perempuan ni pegang budak perempuan tu sekuat-kuatnya. Dia takut budak perempuan ni cederakan diri dia sendiri pula. Sebab dia nampak masa tu budak perempuan ni, dia dah macam makin agresif sangat tau. Dah makin tak terkawal dah. Korang bayangkan dia duduk mencangkung kat atas tandas duduk mencangkung. Dengan tangan dia duk pegang dekat ujung mangkuk tandas tu. Lepas tu mata dia duk memandang meliau ke depan ke kiri. Dan duk tenung orang yang diri dekat depan dia. Boyfriend dia sendiri pun sebenarnya tak berapa berani sangat sebenarnya. Tak berapa berani pun nak pegang budak perempuan ni. Yelah kan, awet dia dah macam bukan awet dia. Dengan matanya terbelolok, lepas tu bengis gila muka awet dia ni. Of course lah dia jadi seram. Tapi nak tak nak, kena jugalah dia peluk awet dia tu. Sebab nampak macam awet dia tu dah jadi makin agresif tau. Sebelum dia jadi membahayakan diri dia sendiri, sebelum dia lari lintang bukang, lebih baik lah boyfriend dia kena pegang dulu. Tak lama lepas tu, polis pun sampai. Abang polis tu kata, inilah kali pertama dia tengok situasi macam ni sepanjang dia bekerja sebagai polis. Biasanya kalau time pukul 2-3 pagi ni,
diorang ni akan handle penyamun, tak pun perompak. Biasanya kes-kes macam tu je, tak pernah lagi diorang ni handle orang kena sampuk. Tapi mujur jugalah abang polis ni, dia tahu jugalah cara-cara nak menghalau kerasukan ni. Nasib baik. So dia pun minta Alia ni ambil sebotol air mineral, lepas tu dia bacakan sesuatu dekat air mineral tu. Dia minta boyfriend budak perempuan tu bawa keluar budak perempuan tu daripada dalam tandas, bawa keluar. Lihat jugalah nak menarik budak perempuan ni keluar daripada tandas tu sebenarnya. Berkali-kali jugalah boyfriend dia ni kena terkajang. Tapi akhirnya dengan bantuan abang-abang polis tu, dapat jugalah diorang ni keluarkan budak perempuan tu daripada tandas tu. Bila budak perempuan tu dah keluar daripada tandas, cepat-cepatlah abang polis ni ambil air mineral yang dia dah bacakan tadi tu. Lepas tu terus dia renjis kat muka budak perempuan ni. Terus budak perempuan tu jadi lagi agresif, jadi lagi marah, meraung-raung, menjerit-jerit, memaki hamun. Tapi abang polis tu buat relax je, buat tak tahu je, buat tenang je. Dia terus bacakan sesuatu. Tak lama lepas tu terus budak perempuan tu jatuh rebah, pengsan. Lembik terus budak perempuan tu. Bila budak perempuan tu dah pengsan, cepat-cepatlah abang polis tu suruh boyfriend budak perempuan ni bawa balik budak perempuan ni ke rumah orang tua dia. Dia suruh hantar ke rumah orang tua dia secepat mungkin. Lepas tu dia minta budak lelaki ni cakap dengan orang tua dia, suruh bawa budak perempuan ni sambung pergi berubat. Sebab abang polis tu sendiri tak pasti sama ada budak perempuan ni dah betul-betul sembuh ataupun sekejap je dia punya sembuh. Yang tu abang polis tu memang tak pasti sebab dia bukannya bomoh, dia pun bukannya ustaz-ustaz. Cuma dia tahulah sikit-sikit untuk bantu. So budak lelaki tu pun dia pun tak tunggu lama, bergegaslah dia terus balik. Yang si Ayla pula memang masa tu pun dah seram sejuk, dia pun cepat-cepat kunci tandas tu. Lepas tu terus masuk ke dalam balik. Lat 1 minggu lepas kejadian tu, sekali lagi perempuan yang berbaju lusuh tu datang untuk pinjam kunci tandas tu lagi sekali. Ayla ni bersalah dia nak bagi. Hati dia punya berdebar masa tu, tak usah cakap lah. Sebab dia memang boleh agak budak perempuan ni something tau sebenarnya tau. Dia bukan biasa-biasa, dia bukan manusia. Saya silap budak perempuan tu hantu. Tapi dia bagi juga kunci tandas tu. Dan sama seperti kejadian yang lepas, dengan tiba-tiba kunci tu dah dipulangkan semula tanpa si Ayla ni sedar pun. Dah dekat depan cash register. Dan dengan tiba-tiba jugalah, tak lama lepas tu ada seorang perempuan datang nak pinjam kunci tandas lagi sekali. Tapi Ayla ni dia dah boleh agak dah. Mungkin perkara yang sama yang macam minggu lepas tu mungkin akan berlaku lagi sekali. So Ayla ni pun dia cakap dengan budak perempuan tu, budak perempuan yang nak pinjam kunci tu, yang tandas belakang rosak. So memang tak boleh nak guna. Dia sebenarnya tak berani pun nak bagi kunci tu dekat budak perempuan ni. Dia risau kejadian yang sama akan berlaku lagi sekali. Esoknya dia minta technician ni check CCTV. Dia nak tengok lagi sekali rupa budak perempuan tu, budak perempuan yang pinjam kunci yang berbaju lusuh tu. Tapi sebenarnya CCTV tak nampak pun budak perempuan yang berbaju lusuh tu, tak ada pun. Dia tak ada nampak pun ada budak perempuan baju lusuh tu datang minta kunci tandas, tak ada pun. Yang CCTV nampak hanya Ayla je yang bercakap seorang-seorang. Mulai hari tu, pihak pengurusan memang tak benarkan tandas tu digunakan lagi pada waktu malam. So tak ada sesiapa pun yang dibenarkan gunakan tandas tu pada waktu malam, termasuklah staf Petronas tu sendiri. Lain macam bila cerita pasal tandas ni. Tapi saya memang tak menolak kemungkinan yang benda-benda ni memang suka duduk kat tempat-tempat macam ni. Lagilah kalau tandas tu kotor kan. Awak-awak yang perempuan tu, saya nak pesan sikit. Lain macam pula bila cakap saya ni macam apalah, kita try je. Alright, saya nak pesan sikit je saya nak pesan. Ada kala tu nak tak nak kena salin pad juga kan kat tanah sawam kan, betul tak? So saya nasihatkan sebelum nak buang pad kotor yang berdarah tu, ada baiknya cuci dulu darah tu. Bungkus elok-elok pad tu, lepas tu buang kat dalam tong sampah. Jangan dibuang dengan darah yang masih melekat lagi. Right? Tak berapa nak elok perbuatan tu. Sebab bila kita bercakap pasal darah ni, kita pun sedia maklum akan ada satu spesies ni yang suka duk menjilat darah kotor ni. Tak kisahlah darah kotor ke darah bersih ke, dia suka menjilat darah. Saya tak nak sebutlah spesies apa. Tapi awak-awak semua beringatlah ya. Anggap je lah nasihat saya ni nasihat daripada seorang abang kepada adiknya. Right? Nasihat ayah kepada anak. Lebih kurang macam tu lah.
Maaf kalau ada yang tersinggung dengan teguran-teguran yang macam ni. Berniat pun nak menyakitkan hati siapa-siapa. Okay? Itu je nak pesan. That's all. Tapi sebelum tu jangan lupa like, komen dan share channel Anas Rahmat ni. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen sekali. Dah sebutkan komen kan? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan like. Jangan lupa tekan loceng kalau nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Right? Sampai jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang semua jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye.